baru je sampai di Cameron Highland. Okey, pagi ni saya nak bawa anda semua mendaki Gunung Irau. Ketinggian 2110 meter dari paras laut. Tonton video ni sampai habis. Jom kita. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Bertemu lagi dalam episod kali ini. Kali ini saya nak bawa anda semua ke Cameron Highland, mendaki Gunung Irau yang mempunyai ketinggian 2110 meter dari aras laut. Cameron Highland sememangnya sebuah destinasi yang tidak asing lagi bagi pelancong dari dalam dan luar negara. Cuacanya yang dingin dan persekitaran yang menghijau menjadikannya salah sebuah lokasi popular bagi warga kota yang ingin melarikan diri daripada bahang hutan konkrit. Umumnya, kebanyakan pelancong yang melawat Cameron Highland cuma ingin bersantai di ladang teh dan memetik stroberi. Ada juga yang memilih untuk melakukan aktiviti yang lebih lasar seperti mendaki gunung. Dengan ketinggian 2110 meter, Gunung Irau ialah gunung tertinggi di Cameron Highland dan ke-15 tertinggi di Malaysia. Kita baru je sampai di kawasan permulaan untuk kita nak daki Gunung Irau. Kawasan sini berkabus dan juga sejuk. Memang best. Jom. Kita dah nampak dah mana kita nak tuju pagi ni. Yang pertama, di sebelah depan tu is Mini Irau. Selepas Mini Irau, baru Gunung Irau di belakang dia. Jadi dua puncak akan ditawan pada hari ini. Alright, let's go. Menariknya, pendakian kali ini ialah anda akan melewati hutan lumut atau dikenali sebagai Mossy Forest. Hutan ini dikaitkan dengan sebuah cerita daripada filem Lord of the Rings. Manakala cincin yang dipaparkan di awal video ini sebenarnya ada kaitan dengan babak-babak daripada filem ini. Memang best pendakian kali ini. Jangan lupa tonton video ni sampai habis. Okey? Seperti mana namanya, hutan ini memang diliputi dengan lumut dari tanah sehinggalah ke ranting-ranting pokok. Dengan cuaca sejuk dan berkabus, pemandangan di hutan ini akan membuatkan anda berasa seolah-olah berada di set penggambaran Lord of the Rings. Tidak hairanlah Mossy Forest Cameron Highland ini tersenarai antara 5 hutan paling instagramable di dunia. Jalannya agak belicin so kena berhati-hatilah. Waktu terbaik untuk mendaki gunung ini adalah pada waktu pagi. Ini adalah kerana hutannya masih lagi diselimuti kabus, lantas menambahkan lagi aura misteri yang cukup indah untuk tujuan fotografi. Untuk sampai ke puncaknya, anda perlu melalui 10 checkpoint dan ianya mengambil masa hampir 3 hingga 4 jam. Pastikan langkah kaki anda disusun dengan berhati-hati. Maklumlah, pelbagai cabaran akan anda tempuhi sepanjang perjalanan ini. Bagi saya, pendakian kali ini tidaklah begitu memenatkan disebabkan panorama indah yang terbentang di depan mata. Apalagi peluang yang terhidang di depan mata ni digunakan sebaik mungkin untuk bergambar. Muka ada senyum, amboi, abang ni siap interframe lagi. Ini baru checkpoint pertama. Ada 9 lagi untuk ditempuhi. Pastikan fokus anda sentiasa terkawal. Jangan biarkan mental anda koyak di tengah jalan. Maklumlah, setiap orang mempunyai ketahanan diri yang berbeza untuk mengharungi perjalanan yang jauh. Untuk itu, persiapan yang rapi hendaklah dilakukan sebelum berhasrat untuk mendaki gunung ini. Sebenarnya, kami telah tiba di Cameron Highland sehari sebelum pendakian dilakukan.
bagi memastikan tiada sebarang masalah yang dihadapi sepanjang pendakian, anda kena pastikan tubuh anda mendapat rehat yang mencukupi. Jangan ambil mudah tentang hal ini, kelak pasti merana diri. Sebaik saja menjejakkan kaki di hutan ini, saya dapat merasakan betapa uniknya tempat ini. Seumur hidup saya, belum pernah lagi melihat hutan yang sebegitu rupa. Kalau pernah tengok pun, hutan macam ini hanyalah di kaca televisyen, di dalam filem-filem barat. Tak gitu. Yang ini memang real di depan mata anda. Anda boleh merasai sendiri pengalaman berada di dalam hutan ini. Dek kerana lapisan lumut yang begitu tebal diikuti dengan fungus, lumpur dan daun-daun kering, lantai hutan ini terasa seolah-olah diperbuat daripada span. Bukan saja lantai diselaputi lumut, malah pokok-pokok juga tidak terkecuali, dari bahagian akar sehinggalah ke dahan-dahannya. Ditambah pula dengan keadaan sekitar yang berkabus, membuatkan hutan Mossy Forest ini kelihatan tidak ubah seperti hutan ajaib dalam cerita-cerita dongeng orang putih. Di setengah kawasan tanah lembut berlumut itu digantikan dengan lopak-lopak air dan selut. Pastikan anda mengikat tali kasut pada kaki supaya kasut tidak hilang terbenam di dalam lumpur. Setiap langkah perlu diambil dengan penuh hati-hati kerana akar-akar pokok bersimpang siur di sana sini. Di sepanjang perjalanan, anda juga dapat menjamu mata dengan pelbagai jenis flora dan fauna. Antaranya adalah paku pakis, bunga orkid, periuk kera, dan jika anda bernasib baik, anda juga boleh menjumpai bunga rafflesia. Gunung Irau ni satu pengalaman yang memang menyeronokkan. Maklumlah kita dikelilingi oleh hutan Mossy Forest. Pokok-pokok yang berlumut banyak kat sini, dan sebenarnya nak sampai ke Mini Irau jauh kat depan sana tu. So kena berhati-hati setiap langkah kaki kita. Alright, jom kita. Okey, sekarang kita berada di checkpoint 4. Kita ada 2 lagi checkpoint untuk sampai ini. Semakin jauh kami masuk ke dalam hutan, trek menjadi kian mencabar dengan kehadiran lebih banyak lumpur, akar pokok dan permukaan curam. Di beberapa tempat ada disediakan tangga dan tali kerana jalan terlalu curam. Walaupun pada awalnya kami merasakan akar-akar pokok yang berselirat di situ menyukarkan pergerakan, lama kelamaan kami mula menganggapnya sebagai kawan kerana akar-akar pokok itulah yang menjadi tempat berpijak dan berpaut, terutamanya di kawasan berlumpur. Penggunaan tongkat pula bagi saya tidaklah begitu sesuai untuk digunakan di kawasan ini. Ini kerana kebanyakan masa kita akan memaut pada akar-akar pokok kayu yang ada di depan mata kita. Alhamdulillah, kumpulan kami semakin bersemangat untuk menawan puncak Mini Irau. Perjalanan tetap diteruskan walaupun pelbagai ujian dan halangan perlu ditempuhi. Kami bergerak dengan kelajuan yang selesa dan sering kali berhenti untuk mengambil gambar, minum air dan sebagainya. Maklumlah, mungkin ini merupakan kali pertama dan terakhir kami kemari. Momen yang terhidang ini memang sukar untuk dilepaskan begitu saja. Selagi kita boleh snap gambar, kita snap sepuas-puasnya agar ianya menjadi kenangan terindah sepanjang zaman. Bagi anda yang bercadang untuk memasuki hutan ini, pastikan memohon permit terlebih dahulu. Jangan main redah je, tak pasal-pasal anda dan kumpulan anda kena kompaun. Pastikan anda juga mendapat bantuan dan sokongan daripada penunjuk arah tempatan.
Itu lebih baik daripada anda tersesat seorang diri di dalam hutan ini. Alhamdulillah, selepas kira-kira 3 jam perjalanan, kami pun tiba di destinasi pertama, iaitu Puncak Mini Irau. Ianya juga dikenali sebagai Puncak Palsu Irau. Sebaik saja menjejaki kaki di sini, ianya memberi satu kelegaan kepada para pendaki. Maklumlah, di sini kami boleh berehat sambil makan dan minum sebelum meneruskan perjalanan ke puncak satu lagi. Munculnya cincin ini menandakan kami semakin hampir dengan hutan Lord of the Rings. Kami akan kembalikan cincin ini ke tempat asalnya di dalam hutan itu. Perjalanan diteruskan menuju ke puncak Gunung Irau. Semangat kami semakin berkobar-kobar dengan langkah kaki dihayun dengan begitu rapi untuk sampai ke garisan penamat. Segala halangan ditempuhi dengan penuh kesabaran. Alah bisa, tegal biasa. Bagi kami, pendakian adalah permainan kami. Sebenarnya, kami tak ramai, tetapi kami ada di sini. Disebabkan minat masing-masing terhadap pendakian, maka tidak hairanlah kami boleh sampai ke sini. Saya juga pasti ada di antara anda telah pun sampai ke puncak gunung ini. Syabas saya ucapkan kepada anda semua. Bagi anda yang menaruh minat sama seperti kami dan belum lagi sampai ke sini, jadikanlah video ini sekadar panduan untuk anda mendaki suatu hari nanti. Jangan lupa untuk membawa bekalan makanan dan minuman yang mencukupi. Sekurang-kurangnya 2 liter air seorang, memandangkan kawasan ini tiada punca air. Seperkara lagi, periksa dulu keadaan cuaca sebelum pergi. Maklumlah, Cameron kerap hujan. Ini menyebabkan trek pendakian yang ingin dilalui oleh para pendaki terlalu berisiko. Manakan tidak, laluan pendakian tersebut akan menjadi laluan turunnya air dari puncak gunung ini. Bukan itu saja, akar-akar pokok yang berselirat dan tersembunyi di bawah lapisan lumut itu juga berisiko menyebabkan kecederaan jika kita kurang berwaspada. Perjalanan dari Mini Irau ke puncak Gunung Irau sebenarnya memakan masa hampir sejam lebih. Semakin jauh ke dalam hutan menghampiri puncak Gunung Irau, kelihatan semakin banyak pokok-pokok berlumut di sana sini. Pada saat ini, saya sebenarnya terpandang
papan tanda yang menunjukkan arah ke puncak Gunung Irau. Memang tak jauh dah. Hanya 0.35 km untuk saya sampai ke situ. Ayuh kita, jangan tunggu lagi. Tetapi anda perlulah melalui laluan curam ini terlebih dulu. Setelah kita melewati beberapa checkpoint, akhirnya kita tiba ke checkpoint terakhir. Kini tiba masanya untuk saya persembahkan kepada anda semua. Inilah dia hutan Lord of the Rings. Macam tak percaya pun ada, saya dapat menjejaki kaki ke dalam hutan yang menjadi sebutan orang ramai ini. Lihatlah betapa cantiknya hutan ini. InsyaAllah, kalau ada rezeki, pasti saya akan kemari sekali lagi. Okey, kita baru saja melepasi kawasan Mossy Forest. Tadi ada papan tanda Lord of the Ring. Okey, ini kita nak summit attack sampai ke puncak Gunung Irau. Ayo kita. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai ke puncak Gunung Irau, 2110 meter dari paras laut. Bagi mata yang memandang sesuatu kecantikan itu, pasti dan pasti ianya akan disimpan di dalam memori. Memori yang tercipta ini suatu hari nanti pasti ianya akan dikenang kembali. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Sehingga berjumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum. Bye-bye.